Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua viewers dan juga semua penonton kita punya live pada hari ini lah. Untuk motivasi pada pagi ini, saya pilih motivasi ni. Anda boleh memilih untuk mengubah keadaan hidup anda sekarang atau membiarkan keadaan hidup anda yang mengubah anda. Kita macam kita yang pilih sama ada kita nak ubah hidup kita sekarang ataupun kita nak biarkan hidup hidup yang mengubah kita. So macam hari ni saya bersama dengan Tuan Haziq, iaitu macam sebelum ni pun viewers kita dah tahulah yang Tuan Haziq ni sebenarnya expert dalam bidang motor takaful. InsyaAllah. Dia pun adalah person PIC yang in charge bahagian road tax brand lah. Lepas tu macam hari ni kita dah siri ke 44. Kita bersiaran. Nampak sangat kita ni dah lama sebenarnya kan Tuan Haziq kita bersiaran. Dah banyak episod lah kita buat sebenarnya. Dah banyak episod. Lepas tu macam penonton-penonton yang setia menonton kita tu dia akan tahulah apa yang kita dah bincang, apa yang kita dah share kan dengan semua viewers dekat luar sana. Lepas tu kita nak bagi tahu jugalah dekat sini kita sebenarnya bukan untuk menjual ataupun untuk promote kita punya package, tapi sebenarnya kita hanya nak berkongsi ilmu kan, betul tak Tuan Haziq? Kita nak sampaikan ilmu insya-Allah akan berguna kepada semua viewers dekat luar sana lah. Next kita pergi dekat location lah, macam di mana kita punya office. Saya rasa semua viewers dah sedia maklum dah kita punya office dekat Desa Pandan, HQ kita seperti dekat gambar tu kan. Yang mana saya rasa dah ramai dah yang pernah datang dekat kita punya office. Lepas tu kita punya office dekat HQ dekat Wisma Andalusia Travel Tour, HQ dekat Desa Pandan lah. Lepas tu apa yang Tuan Haziq free gift kita mana? Free gift kita sekejap lah. Free gift kita boleh ambil. Jadi kalau siapa yang live sama kita ni, kita akan bagi free gift. Tapi bukannya macam masuk sekejap tak. Tapi bila kita komen macam ni, kita ada Cik Junaidah Mai, salam Tuan Haziq dan Miss Linda. Jadi kalau komen ni dah dapat dah. Dah dapat dah. Untuk Cik Junaidah ni dah dapat dah kita punya free gift ni. Saya kalau tak silap saya Puan Junaidah ni dah banyak dah kita punya collection free gift ni, betul tak Tuan Haziq? Betul. Next kita dah set yang mana nak kongsikan pengalaman ke nak kongsi pendapat dengan kita pun boleh terus komen dekat kita punya live. And then saya nak perkenalkan lah kita punya package-package yang kita dah sediakan dekat Andalusia Tijarah. First kita ada Hibati, iaitu takaful kebakaran. Takaful kebakaran lah kalau dia panggil general dia. Yes, takaful kebakaran. Lepas tu kita ada juga SME Takaful Biskar Plus, iaitu yang cover kebakaran syarikat. Betul tak Tuan Haziq? Betul. Lepas tu next kita ada Shumul Pro, iaitu macam tak nampak sangat. Kita akan letak kita cuba letak nampak tak? Letak ni nampak sikit lah. Tu adalah kita punya ni lah logo Shumul Pro, iaitu perlindungan yang menyeluruh lah untuk mesti kepada PA lah, personal accident. Next kita ada Road Tax Brand. Road Tax Brand ni sangat famous lah dekat Andalusia Tijarah ni. Sekarang ni saya bersama dengan expert person in charge yang in charge ni lah yang Road Tax Brand ni. Lepas tu next kita ada Safa 360, iaitu takaful perjalanan yang akan cover sama ada luar negara ataupun in domestic lah. Itu adalah package-package yang Andalusia Tijarah providekan untuk viewers dekat luar sana. Macam yang saya cakap tadi, hari ni saya bersama dengan Tuan Haziq, person in charge yang bahagian tax brand, bahagian motor takaful ni apa semua. Lepas tu
hari ni punya topik apa ya tu Haziq? Hari ni topik kalau kita tengok dia punya tajuk dia adalah Apa yang boleh claim? apa yang boleh claim. Okay, saya tak jumpa tajuk dia tapi okay. Itu adalah apa tajuk kita hari ni lah. So kalau daripada Miss Linda, apa yang Miss Linda faham tentang tajuk hari ni? Macam yang Tuan Haziq dah beritahu tadi, topik hari ni ialah apa yang tak boleh claim. Okay, sebab sekarang ni bila kita ambil polisi, kita macam tahu kan, tahu semua. Okay, polisi ni apa yang boleh claim. Tapi sebenarnya kita kena mengkaji, kita kena cari lagi apa yang sepatutnya boleh buat kan. Biasanya macam orang cakap bila beli coverage macam pandai, tapi bila dah masuk bahagian claim ni macam dia dah lost, macam dah terkedu, tak tahu nak buat apa kan, tak tahu apa yang boleh claim. So sekarang ni kita nak bersama dengan Tuan Haziq lah, kita nak tanya Tuan Haziq apa yang boleh claim, apa yang tak boleh claim berkenaan dengan motor takaful ni lah. So macam kita dah discuss pada live yang lepas, yang mana saya discuss tentang apa yang boleh claim misalnya. Kita ada sentuh yang tak boleh claim ni sikit je lah. Tapi yang boleh claim tu kita sentuh banyak. So apa yang boleh claim tu kebanyakannya dah jelas juga untuk kebanyakan orang. So untuk hari ni kita akan sentuh bahagian yang mana apa yang tak boleh claim pula. So macam saya cakap tadi lah, memang kita tak sentuh banyak juga masa live yang lepas. So hari ni apa yang tak boleh claim, boleh Miss Linda ada tak soalan-soalan dia mungkin? Soalan-soalan. Okay, contohlah saya direct terus dengan Tuan Haziq. Okay. Macam saya pun tak tahu sangat apa yang boleh claim, apa yang tak boleh claim. Saya pun banyak dapatkan ilmu daripada Tuan Haziq sendiri. Okay, ada sikit lah. Okay, saya nak tanyalah Tuan Haziq, macam ada setengah rakyat dekat Malaysia ni kan, dia akan call tow truck, lepas tu ada yang ni, ada setengah tak call tow truck, lepas tu ada yang call mak ayah bila nak towing, lepas tu ada yang call kawan-kawan. So macam saya nak Tuan Haziq explain lah, sepatutnya siapa yang kita patut call. So kita sebut tentang tow truck ni. So memang tow truck ni benda yang ni tow truck dia. Comel tow truck ni. Yang ni yang kecil punya kan. Mana sini sini okey. Yang ni yang kecil punya. So ini adalah tow truck. Kalau siapa nak tahu, siapa yang nak identify truck biasa dengan tow truck kan. Tow truck tu, kalau truck biasa tu dia ada macam apa tu, nampak tak yang tu tempat pemandu tu. Belakang dia ni truck ni ada kontena, selalunya truck. Oh, tu yang truck. Kalau tow truck, dia belakang dia ada ni, orang panggil hook lah. Cangkuk tu. Cangkuk tu. Kadang orang tak tahu, kadang orang yang akan nampak macam lori tow truck juga, dia pergi angkat tengoknya lori JMT ke apa. So benda macam tu lah. So kita lepas tu malu pula kan. So dia tak boleh tarik sebenarnya. Yang boleh tarik cuma tow truck saja kita tengok sini. So kalau setengah orang dia akan call ni tow truck yang betul. So tow truck yang betul apa? Iaitu kita punya takaful provider kita sendirilah. Contoh kalau kita ambil yang banyak famous lah kat luar semua tu kan. Yang penting kita kena ada pelekat tu. Pelekat maksudnya yang stiker kereta tu kan, bila kita dah kita dapat kita renew kan, polisi semua, ejen ataupun takaful agency akan bagi kita stiker tu. Stiker tu. Kita ada contoh tak Tuan Haziq? Rasanya dekat belakang je. Boleh. Sekejap ya, saya ambil. So stiker tu sangat penting sebab ramai orang rasa macam bila ni kan, macam ni kan. Yang ni stiker dia, nampak? Okay, atas sikit lah. Okay, stiker dia yang ni. So ini nanti kita tak rotex lah. Dekat, saya rasa adalah kat sebelah ni kot rasanya. Ni ada kat gambar ni. Kat gambar tu ada truck. Kat belakang ni lah. So kat sini pun ada. Kalau kita nak call ni sini nampak sikit lah. So kita nak call tow truck kat sini. So ni adalah nombor dia, nombor care line dia. Call ni dulu. So apa-apa jadi nanti dia akan pass kepada, contoh kalau macam kita nak jump start bateri, dia akan pass kita kepada orang yang nak jump start lah. Kiranya bukan kalau kita call tu bukan direct dekat tow truck. Kita akan ada pass lagi dekat tow truck tu, betul tak? Betul. Tapi dia akan terus direct, dia terus passkan nombor telefon tu, dan telefon kita pergi dekat ni lah. Tow truck punya nombor telefon kan. So hotline dia. Jadi lepas tu memang setengah orang bila beli Rotex dia pakai stiker tau. Contoh kalau siapa minat
apa kereta lain contoh kan. BMW adalah BMW-nya logo tu. Logo. Lepas tu dengan Rotax kan. Lepas tu kalau apa-apa jadi nanti dia dah panik dah. Dia pun tak tahu. Tak tahu. Sepatutnya benda-benda macam ni kena alert lah kan. So kalau macam ejen bagi tampal ni. Tampal je. Kalau nak tampal juga yang BMW tu, tampal kat bawah ke apa boleh tampal kat belakang ke tak kisahlah. Tapi yang penting kita tampal ni juga. Sebab ni penting. Kalau apa-apa accident, nanti kita pun susah juga. So macam saya tu apa gambar. Yang ni gambar tow truck jugalah. Tapi kalau kita ibaratkan yang kuning ni adalah tow truck takaful punya agensi lah yang disediakan. Tapi yang ni adalah tow truck yang mana ada dekat lebuh raya apa tu dekat Malaysia lah. Jadi ada selalunya LPT2 yang mana kalau kita tengok, saya ada kat sini ada kisah jugalah yang mana ada seorang wanita ni kongsi pengalaman ditipu truk tunda di LPT2. Kiranya yang kes ni dia bukan tow truck daripada agensi. Bukan tow truck daripada ni, dia tak call yang ni. Maksudnya bila kalau kita berhenti tu kan, pernah tak kita tengok nanti ada satu apa macam papan signboard ke apa kan, lepas tu dia tulis nak apa tow truck kan, dia boleh call je dia kan. Ataupun kalau kita tengok dekat tepi jalan, kalau ada yang macam apa pergi curb tu kan, ada divider tu, dia tulis pancit man. Pancit boy, tak tahu apa nama dia lah, tapi ada nombor-nombor macam tu kan. So kebanyakan orang di Malaysia dia ingatkan macam tow truck ni tak ada kan, apa tu takaful sendiri tak sediakan. Yang ni kan contohlah takaful lah saya bagi. So dia pergi call yang ni memang dia datang pun apa tu cepat lah kan. Lepas tu bila charge ada yang sampai 500 juga. So benda-benda tu kita kena ambil kira juga. Mungkin macam yang kes Tuan Haziq share tadi, dia cakap wanita tu kena tipu. Mungkin ada yang jujur, mungkin ada yang tipu. Yang tu kita tak nafikan lah. Tapi nak cakap dekat sini, kita nak tekankan harga dia. Harga charge dia tu daripada yang agensi punya dengan yang luar punya adalah sangat berbeza. Sangat beza. Contoh kalau kita punya premium tu dah 500, kita kata yang tu dah include tow truck kan, tapi kita tak tahu, kita pergi call juga yang tepi jalan ni kan, ni yang ni, so harga dia pun lebih kurang macam tu. So kita macam double dah bayar. Sebenarnya kita tak perlu bayar langsung sebenarnya untuk tow truck punya servis tu, sebab kita dah bayar segelintir dalam polisi kita tu. So kalau macam kita tengok dekat ni, kisah ni kata asalnya dikongsikan di pautan Facebook kan, Nurul Akmal lah. So dia ceritakan pengalaman dia ditipu lah. Dia kata bukannya dia nak tutup periuk siapa lah, cuma dia kata memang ini pengalaman dia, yang mana kalau siapa yang susah nak apa tu, nak dapatkan sistem lah servis tow truck tu, pentingnya kita tengok kita punya polisi balik. Kita tengok kita punya Rotax ada ke tak. So sebelum kita jadi apa-apa, sebelum beli polisi tu, kalau kita nak tahu kita pandai tak, kita tengok total ni servis tu. Sebab saya nak bagi tahu sikit lah. So ada setengah takaful tu, setengah takaful coverage dia, setengah coverage tu yang mana kalau dia breakdown hanya 20 km saja. 20 km saja. Tak jauh lah kan. Tak jauh, macam tak sampai KL pun. Cuba kalau kita breakdown dekat KL, rumah kita kat Shah Alam. So sebenarnya tak boleh balik pun. Tak kalau sempat. Tak sempat. Dia boleh juga, nanti dia kena charge kita. Charge kita lebih, tambah lagi berapa puluh ringgit macam tu lah. So kalau macam kita dah ambil macam yang ini punya takaful ni, siapa yang kenal tahulah ini coverage takaful yang mana satu. So ini adalah 200 km. 200 km standard. Dia harga dia lebih kurang sama macam takaful yang lain, tapi takaful lain sediakan 20 km, yang ni sediakan 200 km. Specialnya kita punya Rotax brand ni adalah 200 km towing lah. Macam Tuan Haziq cakap tadi, yang tu adalah 20 km saja. Okay, sekejap je tu kita ada komen daripada viewers. Daripada Anis Fiari. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haziq dan Miss Indah. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Miss Anis. Okay, kita juga ada komen Farid Sahlan Maisuro. Ni saya kata silap saya ni Mutawif. Oh ya, saya rasa saya pernah dengar nama ni mungkin. Familiar jugalah kan. Okey, dia tanya jika kita menaiki kenderaan bapa berlaku aksiden, apakah kita boleh claim insurans seperti yang kita bayar di bank? Sesetengah nombor Rotax hilang tulisan tarikh luput. Macam mana nak check? So setengah, so saya rasa ni ada dalam mungkin ada dalam dua soalan jugalah, bukan? Kita pecahkan. So yang pertama tu, kalau kita naik kereta bapa kita berlaku aksiden,
boleh tak claim kan? Claim. Sebab apa tu yang ni bayar dekat bank, ni mungkin kita renew daripada bank tu lah. So tips saya sebenarnya satu benda, kenapa padahal kita ni bila beli kereta ada bank je kan, bank pun boleh renewkan kita punya takaful semua. Kereta baru lah. Kereta-kereta baru selalunya memang ada. Tapi kenapa dalam industri ni kita ada juga takaful agency macam kita ni, ataupun takaful punya agent lah. Kenapa ada juga? Sebab satu benda je. Sebab kan bila bank tu renewkan kita punya insurans atau tax tu, itu adalah dia lepas dia renew tu after sale service tu, ataupun maksudnya servis yang dia akan bagi untuk tolong kita claim takaful tu, tak selalunya partially lah. Dia memang tak selalunya tolong kita. Tak selalunya tolong kita. Kira tak complete lah. Tak complete. Lagipun kalau ikut harga sama je. Kalau ikutkan dengan kalau ambil dengan takaful agency. So kalau macam sebab itulah takaful agency ni bentuk lah kan. Di industri dia ada. Sebab ramai orang, kalau macam kebanyakannya orang yang tak tahu kereta, bila bab claim je, confirm dia susah nak claimnya. Confirm, betul. Biasanya kalau bank ni dia tak akan macam kita akan uruskan bagi pihak customer tu kan. Betul. Kita akan direct dengan kita punya syarikat takaful tu. Betul. Kalau macam bank ni macam mana ya Tuan Aziz? Dia boleh uruskan juga ke macam mana? Itu saya tak pasti sebab kalau boleh macam kebanyakannya kalau dia ambil yang bank boleh. Tapi kalau kita ambil yang terbaik, contoh macam contoh kalau kita sebut bank macam CIMB ke apa, dia ada Allianz. Jadi Allianz tu memang apa tu, kalau kita ambil yang takaful elok, contoh macam takaful Allianz tu kan. So dia punya panggil servis dia memang bagus. So setengah bank kan, saya tak boleh sebut lah bank tu lah. Tapi bank tu dia sediakan takaful lain pula. Nama dia macam saya sebut, nama dia lebih kurang lah, nama dia Lopet kan. Itu lebih kurang nama dia, saya tak nak sebut nama betul dia. So itu ada satu bank tu dia provide servis takaful yang tu. So takaful tu bila nama pun dah lebih kurang macam Lopet kan. Jadi minta maaf jugalah. Sebab kan apa, susah dia punya kalau ikutkan servis dia memang susah nak jaga benda tu. So macam dia akan bagi risiko sikit lah dekat customer kan. So macam bila dia saya faham bila dia masuk urusan claim, dia akan jadi macam banyak masalah. Saya faham benda tu. Tapi kalau boleh kita cuba elakkanlah benda tu kan. Yang mana kita tahu syarikat takaful tu yang tak bagi servis yang elok, kita cuba elakkan. Kita cari company yang boleh bagi servis terbaik untuk customer. Jadi kita kena pergi yang mana satu. Kita jangan pergi yang tak ada orang ambil. Takaful agency tu kan. Contoh kalau saya nak sebut bank tadi, pergi yang bank yang takaful punya provider tu, yang mana yang famous. Bukan famous tu sebabkan kita nak sokong je seorang tu, yang ni kita tak nak tolong. Tapi kita tahu bila dia ni besar, dia ada nama semua, dia akan jaga dia punya reputation. Yes, betul. So sama juga macam takaful agency dengan takaful agent. So yang penting kita tengok takaful agent tu, kalau dia ada takaful agency, so dia tak boleh lari mana. Dia ada bangunan lah. Dia ada tempat je. Apa-apa orang boleh pergi serang. Kalau dia buat masalah, orang boleh pergi serang dia. So apa tu, macam bank tadi tu, kalau nak cara dia nak call, bukannya kita call bank tu lah, kita call takaful provider tu lah. Saya tak nak ada orang tersilap lah benda tu. So apa tu, untuk takaful provider ni sangat penting, dan juga siapa yang uruskan takaful tu sangat penting. So bagi saya nombor satu still lagi memang agensi. Ini experience kita sendiri juga. Betul? Kan. So kalau agensi ni memang mudah lah. Yelah, sebab apa-apa urusan ada yang tak puas hati ke apa, kita boleh pergi cari syarikat tu dekat mana. Kalau macam ejen, kalau macam kita ada awan tadi selalu. Kalau macam ejen, kita tak boleh. Kalau macam dia hilang, dia larikan diri pun, kita tak boleh nak track dia dekat mana. Kalau agensi, once dia punya office dekat, macam kita punya office dekat HQ, ada apa masalah boleh direct datang ke office kita. Ramai orang macam kalau siapa yang orang panggil umur 5 series kan, selalu dia datang juga kat kita. Senang, dia kata macam kalau dia nak cari ejen kat luar tu susah juga. So cara dia, kita cari yang mana yang ada bangunan. Saya cakap yang mana yang dia buka Isnin sampai Jumaat. Kita bila buka pukul berapa semua? Saya lupa nak bagi tahu kita. Tak apa, kita bagi tahu macam selingan je. Macam kita punya office ni, kalau before this
kita beroperasi Isnin sampai hari Jumaat pada pukul 9 sampai pukul 6 petang. Okay, pasal hari Sabtu kita beroperasi start daripada pukul 9 sampai pukul 1. Okay, macam untuk sekarang ni kita punya pandemik ni tak habis lagi. So sekarang kita pun berada dalam keadaan PKPB. So kita beroperasi daripada pukul 9 sampai pukul 4.30 petang, daripada Isnin sampai Jumaat. So yang mana macam nak berurusan dengan kita, sama ada kita, sebab kita boleh berurusan by online dan juga walk in lah. Kalau yang mana nak walk in dekat office kita tu, boleh datang hari Isnin sampai hari Jumaat daripada pukul 9 sampai pukul 4.30 petang. Okay, kita sambung yang tu yang first kan. Lepas tu kita ada sebenarnya Ustaz Farid Salam Maisuro kata insurans kemalangan yang setengah orang ambil di bank kan. Betul lah. Jadi setengah orang ambil di bank sebab apa tau? Sebabkan oleh kemudahan yang dia bila nak renew tu. Saya cakap memang betul. Kalau bank kadang-kadang dia dah renew terus lah. Yes, betul. Dia tak macam dia inform kita dia dah renew. Dia bukan inform kita bagi quotation, dia terus renew. So kita rasa macam tapi dia bagi awal lah memang terbaik lah sebenarnya kan. Jadi kalau siapa yang macam tak ada masa, dia boleh terus dapat terus dia punya polisi terus bayar je. So kita memang itu salah servis kita yang mana kita bagi tahu 2 bulan sebelum tarikh luput yang mana yang bagi tahu kita lah kan. So kita boleh inform terus. 2 bulan, lepas tu sebulan, lepas tu 2 minggu, seminggu, macam tu lah. Yang mana dah pernah renew dengan kita tu, kita biasanya Tuan Haziq kita ni, dia akan inform lebih awal lah, dia akan bagi quotation yang premium yang kena bayar lah. Pasalnya kalau customer tu, dia cakap okay, terus agree, kita terus proceed to polisi terus. Okay, so kita, lepas tu ada next question tu kan, yang mana setengah nombor Rotex hilang tulisan tarikh luput. Cano nak check. Cano nak check kan. So Ustaz kalau nak check kan, cara dia adalah bagi tahu kita je. Sebenarnya kalau Ustaz nak betul-betul, kalau Ustaz sekarang ni betul-betul perlukan nak check sebenarnya bila tarikh luput tu semua, bagi kita nombor plate dengan IC pemilik kenderaan, kita boleh check terus. Bagi tahu terus. Saya rasa saya boleh WhatsApp terus. Kalau Ustaz terus PM kita messenger kan, saya rasa kita boleh check terus lah benda tu. Sebab insyaAllah kita punya servis ni 10 minit saja. Betul tak Tuan? Betul. Service quotation lah. Jadi kalau setengah orang tu, bila kita bagi quotation yang 10 minit tu sebenarnya memang betul, renew 10 minit je. Ya, betul. Yang mana bila saya kalau nak paling mudah, bagi kita informasi yang mana nombor plate, nombor IC pemilik, lepas tu dengan postcode di mana kereta tu berada, kita kirakan quotation bawah 10 minit. Lepas tu kalau still lagi bawah 10 minit, viewer semua bayar time tu juga, 10 minit juga dah renew. Kita boleh terus aktif terus. 10 minit tu terus akan dapat polisi. So itulah 10 minit kita tu ada star sebabkan oleh kadang ada orang tak bagi cukup informasi. Lepas tu kadang ada orang macam bayar, dia kata okay, minggu depan lah bayar kan, ataupun nanti dia tengok dulu kan benda tu. Itu yang buat drag masa tu. Itu yang jadi berapa 160 minit lah kan. Betul. Kadang-kadang sehari, 2 hari pun ada 2 hari kan. ada. So yang mana terus macam nak tahu macam mana betul ke tak 10 minit tu, cuba bagi information lengkap, terus buat payment, terus kita akan bagi polisi dalam masa 10 minit. Betul lah. Mungkin nanti saya sebenarnya ada terfikir juga nak buat live yang mana semua yang live dengan kita ni, viewers kita ni, kita buat live, lepas tu saya akan PM viewers kena PM saya kan, informasi tu saya akan terus buat quotation. Saya tengok kita buat rekod berapa cepat kita boleh buat lah. Itu mungkin live yang menarik juga boleh buat. Saya terfikir juga benda tu. Lepas tu kalau bayar lagi mudah. Kalau cepat bayar lagi cepat. Lagi cepat benda tu. Saya kena tengok betul tak 10 minit kan, kita boleh live terus. So kita ada viewers daripada Safi Aiman. Okay, dia pun ada soalan dekat kita, Tuan Haziq. Assalamualaikum Tuan Haziq dan Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, kalau kita ambil windscreen protection, dia cover cermin depan sahaja atau semua cermin ya? Okay, saya rasa ni soalan sangat famous lah sebab kadang kita ingatkan windscreen tu depan saja kan. Betul tak Tuan Haziq? Okay, ni macam mana Tuan Haziq? Dia cover cermin depan saja ke ataupun semua cermin yang ada dekat dalam kereta tu? Okay, kita untuk soalan tu, sebenarnya kita ada ni saja. Kita ada slide kita akan pergi. Tapi saya rasa saya akan jawab terus, yang mana kita beri tajuk ni terus lah. So ni cermin. Ni contoh cermin yang retak lah. Retak lah. Ini bukannya dia buat cantik-cantik tak. Jadi kalau macam cermin ni, yang ni pernah tak tengok orang macam ni? Pernah.
Yang mana kadang-kadang terpecik batu. Terpecik. Boleh jadi efek. Jadi kadang batu kecil pun kan, memang itu yang berlaku batu kecil je. Lepas tu kita dah terus crack banyak kan. Macam ni, crack kecil-kecil macam ni je kan. So apa tu, kadang pernah nampak tak orang macam dia tak tukar pun. Saya ada. Pernah? Ada orang macam tu. Saya macam dah naik kereta dia ni dah setahun juga ni, kenapa dia tak tukar-tukar lagi kan. So ada orang macam tu. Tapi kalau macam apa saya sendirilah kan, bila berlaku cermin pecah ni, kalau payah lambat pun macam mungkin 3 hari macam tu. Kita akan tak boleh nak drive tu Haziq. Kalau cermin pecah macam tu, bahayalah. Betul. Kan. Jadi kalau contoh dia dah retak tu, kalau setengah tu bila kita bawa kereta laju, angin tu salah satu penyebab juga dia akan teruskan lagi kita punya retakan tu. Lepas tu dengan kalau kita bumper semua, cermin tu tak support juga sebenarnya. So itu adalah sangat bahayalah. So setengah orang akan biarkan macam ni lah. So kita kena check untuk soalan ni, kalau cermin kita cover ke tak, depan belakang kiri kanan ke tak kan, ataupun cover depan je ke, ataupun kadang mungkinlah saya tak tahu dia cover side mirror pula, cermin sisi pula nama dia kan. So depan tak cover. Itu cermin sisi buat apa kan. So benda tu sangat penting kita tengok balik kita punya polisi. So kalau bila kita tengok polisi kita, kita tengok kalau contoh macam kita hantar, kita akan hantar windscreen coverage, lepas tu kita akan tulis contoh some covered, lepas tu dan kita akan tulis bawah tu front rear left, bukan left, side, front, side and rear. So maksudnya front depan lah, lepas tu side adalah tepi, lepas tu rear ada belakang. So maknanya dia cover semua. Kebanyakannya takaful, yang mana yang kita sediakan, yang mana takaful ni memang dia akan cover semua. Sebab kau boleh kadang orang nak cover depan tapi cermin belakang pula yang pecah, betul. So kebanyakannya rasanya Bank Negara dah tetapkan yang mana dia kena cover semua cermin terus 360 orang panggil. So jawapan kepada soalan Safi Aiman ni dah terjawab lah. Kiranya bukan sahaja cover cermin depan. So dia akan cover semua cermin yang ada dekat kereta tu, depan, belakang, kiri dan juga kanan. Betul lah. Okay. Jadi kalau macam contoh kalau ambil bukan dengan kita kan, nak tahu apa tu ada cover ke tak, call je orang tu. Call je. Kalau contoh kita takaful agent, call takaful agent lah. Kalau kita ada takaful provider je terus ke agensi, terus call dia juga. Sebab kalau kita boleh check terus. Kalau nak check terus sekarang ni pun boleh benda tu. So macam baru 2 hari lepas, kita hari Sabtu lah, ada 2 saya punya kita punya customer lah. Kita punya customer yang mana dia kata dia nak claim retakan dia. Windscreen dia. Teruk tu saya tak pastilah, tapi dia kata memang ada beberapa retakan jugalah sebenarnya kalau ikutkan. Lepas tu ada satu kes tu, kes kita lah yang hari Sabtu ni, Sabtu lepas ni, yang mana dia bila ada lori depan dia pergi angkat barang, tercampak dekat kereta dia. Cermin depan dia. Lepas tu cermin depan lah. Lepas tu retak teruk lah, memang teruk. So dari situ lepas tu kata check ada ke tak kan, cover semua kan. So untuk macam bila kita check coverage tu, yang ni bagus. Saya suka 2 customer ni, memang terbaik. Sebab apa tau? Sebab kan dia tahu coverage cermin ni sangat penting, yang mana dia tak nak keluarkan duit langsung. Coverage sum cover dia adalah 3,500. 3,500. Tinggi so, juga. So kira nasib baik dia ambil lah kan windscreen tu. Sebab kadang-kadang kita punya customer ni dia nak premium yang murah. So dia tak nak ambil windscreen sebab dia nak murah kan. Tapi kita tak jangka benda ni jadi. Macam customer Tuan Haziq ni, tiba-tiba lori tu terjatuh barang dekat atas cermin kereta dia. So bendanya bahayalah. Betul lah. So macam kita tengok dia bayar cuma dah 525 je untuk 3,500. Coverage 3,500. Windscreen lah. So sebenarnya. Macam tu kalau bila dia cermin dia retak pun dia tak kisah benda tu. Sebab kan sum cover dia sangat tinggi. Kereta apa tu Haziq? Itu kereta tu sebab dia bagi tahu kereta okey lah kot kan. Kereta satu dia adalah kereta Estima. Siapa yang pakai Estima tu kalau ambil cermin yang sangat rendah cover dia, memang orang panggil menangis lah kan. Yalah, tak cukup kena tambah lagi lah. Lepas tu satu lagi adalah kereta Peugeot 3008, kereta SUV Peugeot tu. Itu pun kalau cermin pecah menangis. Boleh tahan juga lah kan. Tu yang kita terkedu tu kalau kita tak ada coverage tu. So macam lah. Okay. Kejap ya Haziq, kita ada komen daripada Safi Aiman. Saya ni tertanya-tanya lah. Siapa ni kan? Saya pun tak tahu lah. Okay, dia cakap akhirnya misteri hidup saya dah diselesaikan. Alhamdulillah, misterinya hidup anda. Terima kasih Tuan Haziq yang kacak bergaya.
Oh, okay. Ni bodek ni tuan Haziq. Bodek ni. Ni nak bagi free gift berapa ni? 10 ke? Ni nak free gift banyak lagi. Nanti saya bagilah. InsyaAllah kita akan bagi. Saya rasa ni dekat juga kat sini lah. Saya boleh bagi je lah terus. Kan datang sini pun boleh. Kan datang boleh. Kita boleh bagi free gift banyak. Teringin nak jumpa Safi Aiman ni. Okay. So, apa kita teruskan dengan kita punya ni lah. Sebab terjawab kan. Ini adalah salah kita punya strike show juga. Untuk cermin ni kita nak beritahu apa yang tak boleh claim. Kebanyakan orang tak boleh claim windscreen sebab kalau dia tak ambil lah windscreen tu punya coverage. Tak ambil. Memang betul. Dia sebenarnya option. Okay. Next saya nak tanya Tuan Haziq. Okay. Engine boleh cover tak Tuan Haziq kalau ambil ni? Oh, okay. So untuk sekejap kita nak betulkan sikit. So untuk engine, sekejap saya pakai earphone tu, sorry lah. Okay. Okay, so untuk engine kita akan sebut engine kita sebut tow truck dulu. Ya, tow truck. Sebab breakdown lah. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Tadi kita skip. Oh, kita ada interruption soalan daripada. Betul. So untuk breakdown ni dia samalah macam tow truck semua. Bila kita breakdown kita perlukan tow truck. So dari situ macam kita boleh tak call towing kan? Boleh lah, maksudnya dari situ kita dah beritahu lah tadi tentang towing tu. Tapi untuk breakdown, dia towing juga tapi breakdown. So ramai orang dia akan call kawan dia. Kawan, mak ayah kan. Ini contohlah kawan dia kan, dia tengah ini kalau mental breakdown boleh lah kan, call kan. Tapi kalau car breakdown tak boleh. Tak boleh. So bila jadi mental breakdown, call lah kawan, saya beritahu. Tapi untuk car breakdown jangan call kawan. Nanti kawan tu lagi jadi mental breakdown teruk lah. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia pun tak tahu nak buat apa. Kecuali kalau dia kerja insurans. Kalau saya ada kawan saya ni kalau nak tanya saya boleh lah. So tak ada masalah benda tu. Lepas ni kalau ada kawan Tuan Haziq yang ada car breakdown bukan mental breakdown tau. Boleh consult dengan Tuan Haziq. Kalau nak dua-dua sekali boleh bagi tahu juga. Saya tak kisah benda tu. Kita boleh consult juga. So tengok bukan setakat car breakdown, mental breakdown pun Tuan Haziq provide customer. Okay lah. Okay. So yang ni kita ada ni. Nampak ni? Ini bila kita panggil kawan breakdown ni. Kita panggil kawan jadi macam ni lah. So dia kata kereta rosak pun tetap apa tu muka cover macho. So banyak orang macam ni lah. So ini saya rasa nasib orang yang pakai kacamata lah. So kebanyakan orang bila saya selalu tengok lah dekat Batu Tiga selalu bila kereta dia breakdown dia akan bagi kawan. Tapi tak pelik lah Tuan Haziq, macam mesti perempuan lah saya rasa kan, bila dah jadi breakdown dekat tepi jalan kan. So dia dah panik lah, dia tak tahu nak kontak siapa. Dan sekali call kawan, call mak ayah kan. Call mak ayah kan. Kalau mak ayah kerja tow truck saya tak kisah. Tapi kalau mak ayah tak kerja tow truck, call lah benda ni. Jangan call lah, jangan call. Dia pun tak boleh tow benda ni. So kita ambil yang ni, call yang ni. Siapa yang nak kan, kalau macam Cik Safi Aiman ni nak juga kan, rasa pernah ambil dengan kita rasanya kan. So boleh apa tu, boleh call terus yang ni. Ambil ni, lepas tu inilah emergency call yang penting lah. Yang mana dah ada stiker ni jangan simpan. Jangan simpan Banyak orang macam banyak orang simpan kan benda ni kan, macam saya cakap tadi dia pakai stiker lain. Contoh lain. Kalau dia ada yang Hello Kitty punya adalah orang banyak yang pakai itu kan. So Hello Kitty tak tolong kita. Dia tak gantung kita punya kereta lah. So kita ada ni sikit, kita ada yang join, kita alu-alukan viewers kita Hussein Mais selamat bersiaran dengan kita. So boleh like, share dan komen pendapat-pendapat viewers lah dengan kita. So kita pergi yang tadi, soalan tadi. Okay. Engine ni engine ni boleh cover tak kan? Engine boleh cover ke tak? Ada orang kata tak boleh, tapi kebanyakannya yang ikut polisi yang kebanyakan rakyat Malaysia ambil tak boleh cover engine. Tak boleh cover lah. Sebab apa? Bukannya sebabkan takaful agency tak provide. Sebenarnya sebab kalau dia tak ambil sendiri coverage tu. Sebenarnya ada boleh boleh ambil sebenarnya. Boleh add on, nama dia lah. So ini adalah enjin kita bagi tahu sikit. Ni kalau enjin kita kecil macam ni, okey lah. Ni adalah enjin 1 liter EcoBoost. Selalu kalau Ford Fiesta yang baru, kereta-kereta Ford yang baru dia akan pakai 1 liter EcoBoost ni. Turbo charge. So ini adalah enjin kecil. Tapi kalau enjin kita ni enjin ini logo apa ni selalu? Tahu tak? Saya tak nampak lah Tuan Haziq. Tapi boleh teka tak? Boleh teka kru kita? Teka? Boleh? Tak boleh teka. Ini adalah logo Bugatti. Ini adalah enjin Bugatti. Kalau ikutkan enjin yang tadi ni, kita ada ni adalah 4 silinder.
Dia ada 4 silinder enjin dia. Kita ikut saiz dia lah 4 silinder saya Boleh cakap. nampak lah dekat situ tu ada 1, 2, 3, 4 nampak dia macam ada tak tahu macam ya macam itulah. So bila kita pergi kat sini, ini adalah cuba teka berapa silinder dia ada. Saya tak berani nak teka lah Tuan Haziq. Saya Teka ni je. Tak ada dia takkan langgar. Kereta ni takkan langgar sekarang tak apa. Teka je. 12. 12. Tak cukup. Tak cukup. Besar lagi. Besar lagi. Berapa Tuan Haziq cakap lah sekarang? Ni adalah 16. 16 lah. Sikit je lagi. Yelah, tapi ini adalah 16 punya engine lah, silinder dia. Yang mana kalau kita tengok tadi, ini 4, ni 16. So kali berapa tu? 4 kali 4 lah. 4 kali 4 lah kan. Jadi 4 kali ganda dia punya engine punya size. So kalau engine macam ni, kalau kebanyakannya engine macam ni dia akan cover. Tapi kalau tak cover tu memang menangis kalau rosak benda tu. So pentingnya kita, kalau kita nak tahu kita nak cover engine tu, tak kisah kita apa pun saja, boleh je cover. Tak kisahlah sama ada dia enjin kecil ke enjin besar, still boleh cover. Still boleh cover. Tapi kalau dah lama sangat tu, dah tahulah kenapa rosak-rosak tu, itu tak boleh cover lah. Contoh kalau accident kan berlaku kan, kena pula kita semalam kita bawa kereta Myvi, okey. Hari ni pula kita nak bawa kereta Bugatti kan. Kita tak lah Bugatti dah lama tak bawa pula kan. Tiba nak tukar angin lah. Tukar angin kan. Lepas tu bila kita accident, kita terlanggar pokok pula. Kena pula. Dia bukannya time kita bawa ke depan. Kalau kita bawa ke depan, Bugatti ni tak rosak enjin dia tau. Kalau kita langgar depan. Oh, dia daripada belakang? Dia belakang baru rosak. Tapi enjin dia dekat depan ke dekat belakang? Dekat belakang lah. So sebab itulah, kalau macam Myvi tadi, kalau kita langgar depan kan, rosak. Tapi Bugatti tu kalau kita langgar depan, enjin dia tak rosak. Tapi belakang lah. So yang kita bawa ni, kita reverse kat pokok ni kan, kita mungkin bengang pokok ni, tak bengang lah, kita macam tersilap lah kan. Tak perasan. Tak perasan kan. So bila kita reverse je, kena enjin belakang Bugatti ni, Bugatti Veyron Super Sport ni kan. Contoh tu nama dia lah. So W16 kan, dia punya orang panggil bentuk cara susunan enjin dia. Yang mana kalau W maksudnya W lah. So kat sini ada dalam 16, dia akan bahagi 3 rasanya. Bagi 4. So dia macam ni, macam ni. So macam ni dia punya enjin punya tu. Kalau satu silinder dia macam ni. Kalau dia ada 8 silinder dia akan jadi macam ni kan. Nampak tak? So kalau W dia akan jadi macam ni. So enjin dia akan susun macam tu lah. Sebab itulah muat juga dalam kereta tu, Bugatti tu. So kita alukan juga Mr. TKC, okey. Ni pun penonton setia kita. Setia juga. Saya rasa saya dah selalu jugalah tengok dia join kita punya live ni. Okey. Betul lah. Selamat menonton dengan kita. Okay, next Haziq kita proceed. So kita nak tunjuk ni, saya ada satu orang panggil akhbar juga, research juga, yang mana wanita ni, nampak ni wanita ni orang Malaysia ni. Dia buat apa ni? Dia masak ke? Dia repair kereta lah. So dahsyatnya kan, terkejut kan. So ini mana kita nak dapat kan spesies ni, orang kata. Orang macam ni. So ini kan? Kat Malaysia ni tahun 2018 1% tahu selesaikan kerosakan kereta. 1%. Adakah Miss Linda salah satu 1% tu? Saya kereta pun saya tak tahu sangat tu. Nak repair kereta lagi lah. Jadi 99% daripada rakyat wanita Malaysia ni tak tahu tentang macam mana nak betulkan kereta, kerosakan kereta. Selesaikan je, bukannya nak betulkan sangat pun kan. Ya, betul. So dari sini dia kata Kuala Lumpur wanita lebih cenderung mendapatkan pertolongan daripada ahli keluarganya. Betul lah ni. Betul. So bila kenderaan mereka mengalami kerosakan kan, banding dengan diri sendiri kan, masalah itu tanpa bantuan orang lain. So kalau daripada ini, kaji sendiri daripada Bosch Automotive Aftermarket, dia dapati bahawa 1% daripada kerosakan kenderaan mereka tanpa mengarahkan bantuan. Dia tak tahu, dia tak perlu bantuan, panggil siapa-siapa lah. Dia boleh repair sendiri. Sebaliknya akan menghubungi keluarga atau rakan terdekat kan. Kalau itu kalau siapa yang tak reti kan, dia akan ni lah. Kadang-kadang yang 1% ni, kadang dia boleh sebenarnya dia call ni je. Nak jadi yang 1% tu kan, call ni je. Ini confirm boleh selesaikan. Tak payah dah call mak bapak semua. Saya kalau yang call tu mungkin saya tergolong sekali. Yang call tu. So kalau ikutkan kat sini, dia beritahu lagi, yang mana kira-kira dalam 48% lelaki pula mampu menyelesaikan masalah berkaitan kenderaan apabila berlaku kerosakan. So maksudnya lebih daripada separuh, kurang daripada separuh lah. Dalam separuh. Hampir separuh lah. Hampir separuh lelaki di Malaysia yang mana dia tahu macam mana nak buat. Tuan Haziq tahu ke?
Saya tahulah tahu. Saya tahu. So memang tak perlukan bantuan daripada mana-mana lah. Kalau contoh kereta rosak ke apa, memang tak call lah. Dia lebih kurang jugalah. Tapi sebenarnya saya pun sebab kita dah bayar takaful, so kita call juga benda ni. Ni Betul penting. lah, sebab kita dah bayar, kita 48% tu sebabkan oleh ramai rakyat Malaysia yang lelaki call ni sebenarnya. Itu yang sebab tinggi. Satu lagi sebab pekerja mekanik pun banyak kan, workshop kan berlambak dekat Malaysia ni. So orang tahu punya lah pasal kereta ni. Lepas tu dengan kawan-kawan dia mesti pergi dekat dia semua kan. Yang peliknya kawan-kawan datang dekat kawan dia mekanik ni bila perlu je. Ya betul. Kadang-kadang macam tu lah, bila dah susah kan, dah betul. tahu kan, dah tercari. Ada kawan saya yang mekanik ni mungkin lah saya minta maaf juga. So bila sebab kita macam pernah alami je tu Aziz. pernah alami. So sampai sekarang saya pun bila kita bukannya busy sangat pun, tapi nak ambil kisah pasal satu benda tu susah sikit. Betul. Jadi macam saya sendiri, saya akan panggil tumpukan dalam takaful punya industri. Tapi kalau untuk kawan saya mekanik tu, boleh tumpukan untuk orang panggil pembaikan kereta tu. So memang bila kita tumpukan satu benda semua kan, benda tu jadi elok lah kan. Yang penting kita tahu ramai orang kan. So kita macam selesaikan masalah tu lebih mudah. Jangan kita pergi mak bapak kita. Mak bapak kita cuma menjaga kita saja. Betul. Dia tak jaga kereta kita. Tak jaga kereta kita. So itu yang kita statistik yang saya dapat lah dari situ. Yang tu untuk engine lah. So macam viewers kita dah, saya rasa dah jelas kot penerangan Tuan Haziq berkenaan dengan coverage untuk engine ni. So kalau apa-apa yang berkaitan dengan engine, boleh direct tanya Tuan Haziq. Okay, next saya dah habis ke Tuan Haziq? Dah habis. Untuk engine itu je. Okay, next saya proceed dekat soalan. Kita nak tanya juga engine tayar boleh cover tak? Contohnya macam tiba-tiba tayar pancit ke, pecah ke, kita boleh cover tak Tuan Haziq? Okay, macam hari tu kita cover beberapa, kita sikit je lah kan kita cover. Tapi sebab benda ni simple je kita nak ingat. So macam tayar ni boleh cover ke tak? Lepas tu apa lagi yang sama macam tayar, yang ada dalam tayar? Rail, apa panggil? Rim. Ni apa benda? Ni apa? Ini apa benda tu? ini apa tu, kuih? Tak lah, bukan lah. Yang ni bukan kuih. Yang ni adalah disc brake. Nampak yang besi ni? Okay, yang kereta ada ni ke? Kereta ada tak rasanya? Rasa Cik Safaiman boleh jawab tak? Kereta ada tak benda ni? Disc brake ni? Saya tak pasti. Mestinya tak pasti. Ya, saya tahu dekat motor ada lah kan? Motor ada? Dekat kereta saya mungkin ada lah kot. Mungkin ada. Tesla ni brand apa? Tesla. Cerita ke? Tuan Haziq, janganlah tanya saya. Tesla, ini saya pernah sentuh juga. So, patut ni apa pula? Ni apa benda? Ni nampak macam kuih betul. So, ini adalah cuba cepat kru tolong juga. Apa benda tu? Brake pad, dia cakap. Brake pad lah, betul. So, yang ni adalah brake pad kan? So, yang ni apa? Satu lagi. Yang ni disc brake lah kan? So, yang ni ada kat kereta. Kan bentuk dia kan dah macam, tengok kat sini sebenarnya ada sebenarnya dekat sini. Kalau kita nampak, dia tak nampak dalam tu lah. Dalam tu. So dia ada dalam tu. Kalau kereta truk, dia sebenarnya bukan dekat tayar tu, dia jauh dekat dalam. Dekat dalam bahagian kereta lah. So ini adalah disc brake. Lepas tu kita ada brake pad. Lepas tu kita ada tayar tadi. Apa similarities atau persamaan tiga benda ni? Apa persamaan dia? Dari segi kalau contoh dia ni lah, property dia untuk contohnya macam untuk brake lah kan? Kalau kita tengok body kereta dengan tayar, body kereta selalu jadi apa, tayar selalu jadi apa? Tayar, maksud Tuan Haziq macam mana? Macam mana tu kan? So kalau kita bawa jalan, so tu cekam tayar lah. So tak, saya terus sebut lah saja. So sebenarnya tayar ni dia akan jadi, kalau body kereta, kalau kita bawa jalan jauh, dia sama ke tak? Body kereta tu Still sama. Kalau macam tayar, dia akan haus lah. Dia akan haus. So sama juga macam disc brake, dia akan haus juga. Sama juga macam brake pad, dia akan semput juga. So tiga benda ni dia adalah benda yang boleh haus. Orang brake panggil pad ni dekat bagaimana tadi? Dia brake pad ni dekat yang ni. Kita nampak ni, ini adalah brake pad. Yang warna merah ni, dalam dia ada brake pad lah. So tiga benda ni dia akan haus. Maksudnya dia wear and tear, kalau senang sebut lah. So wear and tear ni cover ke tak? Rasanya cover tak kot. Tak cover lah. Sebabkan oleh bila kita ambil
takaful ni, coverage ni kebanyakannya dia mostly adalah untuk accident. Faham tak? Accident, okay, breakdown faham. kan. So dia bukannya kita apa tu, contoh habis minyak, contoh kalau kita ada coverage untuk minyak, habis minyak kita pergi call takaful. Boleh tak? Tak boleh lah. Benda sama juga macam tayar Okay, jugalah. So sama juga macam tayar, kalau haus tak boleh cover benda tu. So tu atas sendiri masing-masing. So sama juga macam disc brake, yang mana kalau kita ni suka brake habislah. Memang orang panggil dia macam akan berlekuk-lekuk macam tu lah, lebih kurang macam tu. So lepas tu kadang kalau ada macam bila kita brake tak makan pula kan. Itu salah satu dia lah. Ni sama je brake pad dia ni. Kalau ni brake pad ni, kalau ni tebal, kalau yang betul-betul nipis ni memang nipis. Memang dah lebih cepat lah kan. terlalu cepat lah. So yang ni pun kena tukar juga. Yang mana kalau saya tahu sendiri, saya kerja bengkel BMW tu, yang mana banyak owner BMW cepat habis benda ni. Cepat haus. Sebab apa? Dia selalu pergi berjalan. Dia selalu dia kerja memang jauh. Ada yang daripada Singapore, ada yang Penang, Johor. So memang datang sini sebab kalau dia nak tukar, sebab dia banyak guna kereta dia ni. Mostly kan tadi sepatutnya benda ni yang macam brake pad, brake disc ni sepatutnya kena tukar setahun sekali ke macam mana? Yang macam kira bagus lah. Supposedly dia orang kena tukar berapa lama tempo dia? Dia tempo dia, kita kena tengok juga dekat kita punya tayar tu sendiri. Yang mana tayar kita dia akan tunjuk, kalau kita tahu tayar kita tu kan, kita tengok dia punya kod semua, dia akan tunjuk berapa kilometer boleh tahan. Kalau contoh macam kita sebut Michelin Pilot Sport Cup tu kan, itu adalah salah satu tayar yang memang sangat orang panggil grippy, ataupun tayar yang memang melekat jugalah. Kalau tengah panas dia akan cair juga dia punya tayar dia. Memang melekat dekat tar lah orang panggil. So tayar tu dia punya dia punya jangka masa dia, saya rasa dalam 20,000 km saja kalau ikutkan. Rasa lagi rendah kot rasanya. Lagi rendah lah. So kalau macam kita tengok juga tayar kita tu berapa lama kilometer tu, lepas tu kita tengok mileage juga benda tu. So itu salah satu dia. Tapi ada salah satu cara juga kita boleh tengok, kan kita ada bunga kan, ada orang panggil longkang lah tu benda tu. So kalau kita nak tahu tayar kita kena tukar ke tak, kita ambil coin kan, kita ambil kita punya shilling tu, lepas tu kita letak dekat longkang celah tayar tu punya bunga tu kan. So bila kita letak, kalau dia memang dalam kan, maksudnya kita tukar. Kalau contoh kalau kita letak pun dia boleh jatuh, dia macam betul-betul sikit je, tak dekat sikit tu, tak dekat sikit tu kan. So bila tak stay, so itu maknanya kita dah kena tukar lah. So itu salah satu cara dia jugalah. Sebenarnya bila melibatkan tayar ni sebenarnya bahaya kan. Bahaya. Kadang-kadang bila dah tak ada corak tu dekat tayar tu, tayar tu akan jadi licin kan. So bila licin, akan efek accident tu lagi tinggi. Dia kadar kemalangan tu sangat tinggi. Kalau kita nak orang panggil skidding dekat hujan kan, kita nak orang tergelincir kat hujan pun senang. Saya pun pernah berlaku juga macam tu. Tapi tak pernah accident lah. Tapi bila tergelincir ada dua kereta ni lah. Satu kereta ni kereta kecil je, kita bawa. Bila saya bawa tu time tu dah merah, lepas tu saya brake kan, saya pergi brake kuat, lepas tu dia macam sengit sikit. Macam tergelincir sikit lah. Tergelincir. Tapi setengah orang dia akan macam, bila tergelincir dia akan dia tutup muka terus. Setengah orang macam tu lah. Tapi kalau macam apa yang kita patut buat lah, kita kawal benda tu. Kalau orang yang pandai kawal betul lah. Kalau orang yang tak pandai kawal, dia akan dah start panik dah. Betul lah. Kalau tak ada apa-apa kereta kat depan, jangan kita terus sangat. Kita akan kawal straight juga benda tu. So kita kawal ikut jalan tu, jangan kita kawal pergi kat divider. Kalau tak memang melompat lah. So lepas tu kalau satu kereta juga, saya experience juga, kereta ni tayar belakang, rear wheel drive. Dia pun haus juga sikit lah. Dia masa tu time tu nak kena tukar dah. Saya dah tahu dah, tapi tak tukar-tukar. Lepas tu time tu hujan dengan cornernya. So bila kalau tayar belakang, tayar depan dia okey lagi, kita boleh bawa macam tu. Tapi untuk tayar belakang ni yang banyak insiden juga. Sebab oleh bila dia tergelincir, tayar belakang yang akan bergerak, berpusing. Kita akan kawal tayar belakang punya pergerakan sahaja. Memang kita gerakkan tayar depan, tapi pergerakan dia efek dekat tayar belakang. So apa yang berlaku, kalau ikutkan kebanyakan orang, dia akan accident terus. Dia akan terlanggar belakang, pop macam tu. Dia tambah-tambah dekat seleko kan? Seleko. Ataupun kalau tayar belakang ni, kalau kita terus sengit, dia akan berpusing je. So pengalaman saya, bila saya jadi benda tu, memang corner tu memang teruk lah. Dengan hujan, dengan saya bawa 60 lebih kilometer jugalah. Bahaya tu. Bahaya juga nak. Time tu lah memang nak cepat juga. Lepas tu bila berlaku benda tu, nasib baiklah boleh buat drift. So ada experience drift lah ni. Adalah experience jugalah. So drift ni setengah orang kata macam bahaya, tapi setengah orang kata memang
apa tu, bagi saya memang penting kalau kita tahu benda tu. So bila saya drift tu, saya bawa boleh lah drift kan. memang lawak lah, tapi itu macam first time jugalah. Kita bila berlaku accident kita buat drift kan. So lepas tu bila kita apa tu dah sampai straight jalan, saya ingatkan je lah, lepas tu dah okey. So nasib baik okey, tapi nasib baik okey lah. jangan amalkan lah. Jangan amalkan benda tu. Okay. Haziq, kita ada komen daripada Safi Aiman. Okey, Tuan dia dapat Haziq, hadiah banyak. janganlah bully Misna, kesian. Okey. Bukan bully ini. Ini macam kita share je. Ya, tak adalah. Okay je. Okay, next kita proceed sebab kita pun masa pun kita dah masa kita yang penting kita nak bagi awareness. Yang mana betul. disclaimer kat sini, kita bukannya nak menjual satu. Betul. Lepas tu kita bukannya nak bagi topik yang boring pun, tapi kita nak bagi tahu bila ada berlaku macam kat Malaysia ni sekarang ni. Macam saya sebut dulu, cuma 5,000 kes je untuk sebulan kita punya kes accident. Tapi semenjak PKPB ni orang dah boleh keluar balik semua, kes kita dah jadi 25,000 sebulan. Dah naik 5 kali ganda naik. Lepas tu kita tahu yang kes baru-baru ni kan. Kes baru ni apa? Yang pemain bola tu kan. Semalam kan? Semalam yang anak yang JDT tu. Yang JDT Azwan tu kan. Jadi tahu sikit cerita sikit. Saya tak tahulah dia kemalangan. Saya tahu dia kemalangan tu yang menyebabkan dia kehilangan anak dia yang baru 22 hari. Innalillah, dan kita ucapkan takziah lah kepada keluarga yang terlibat tu. Okay, Tuan Haziq boleh ceritakan sikit. So dia naik kereta MPV, saya rasa dalam Alphard lah, kereta Alphard tu. Lepas tu mungkin dia bawa dalam 4 pagi macam tu. So bagi saya memang itu apa tu, untuk kita bawa kereta pagi-pagi macam tu memang sangat bahaya sana. Kalau efek macam kita ngantuk pun bahaya juga untuk kan. Kita punya pengajaran, kita jangan bawa apa pagi-pagi tu, pukul 4 tu semua jangan bawa. Nak bawa lepas kita solat subuh macam tu. Betul. Selainnya saya pun kalau pergi jauh-jauh, contoh macam apa Pahang ke apa, kalau Terengganu ke apa, memang kita akan pergi lepas subuh. Sebabkan apa? Sebabkan time tu kita dah ambil wuduk semua, dah segar sikit lah. Dah segar sikit. Tambah pula kalau ada yang anak kecil, anak kecil lah, bayi baru lahir tu, sebenarnya bahaya sikit lah. Betul. Mungkin apa tu, setengah orang kalau macam bila accident, anak-anak kita apa tu tidur kan. Jadi bila berlaku accident, dia tak prepare juga. Tapi macam mungkin pemandu, kalau pemandu tak tertidur tapi accident ataupun dia terlelap ke apa, dia boleh apa tu macam apa mungkin sedar jugalah. Dia boleh tahu impact dia bila lah. So sebenarnya kita macam mungkin ada yang boleh drive tu, drive awal pagi, tengah malam tu boleh. Tapi sikit macam kita kalau boleh elakkanlah, sebab yang banyak sebenarnya lagi risiko drive tengah-tengah malam ni sebenarnya lagi tinggi. Betul. Risiko dia. Jadi ramai pun orang muda pun bawa macam tu. So saya pun risau. Saya pun tak ada muda kot rasa. Tak tahu tapi jadi bila ramai orang muda yang rasa dia nak bergegas pergi ke satu tempat tu, memang boleh. Memang kita rasa macam kita ada tenaga kuat semua. Tapi bila berlakunya kita tak ada counter measures ataupun kita tak jaga keselamatan tu, itu yang sangat bahaya sebenarnya. Bila-bila masa boleh jadilah sebenarnya. Kena rancang betul-betul lah. So cakap pasal accident tu, kalau pasal bodily injury, kalau kita demam, kita boleh tak cover kan? Boleh cover tak? Ataupun kita ni kita sakit semua kan, kita first party kan. Kita kalau tak coverage ada first party semua tu, boleh tak cover ke tak kan? Kalau kita sakit semua kan, kita cedera sebabkan accident, boleh tak cover? Boleh, tapi kebanyakannya ramai orang tak ambil. Itu yang kita beritahu. Rakyat Malaysia selalu bila dia ambil first party comprehensive tu, dia sebenarnya tak ambil coverage untuk bila berlaku kecederaan badan atau kematian kepada kita disebabkan kemalangan. Disebabkan kemalangan kepada kita first party. Selalu kita ambil third party, yang mana kalau kita tahu first party ni, dia cover adalah kenderaan dia. Kenderaan first party saja, kenderaan kita lah. Lepas tu dia ada third party, yang mana third party ni dia cover orang yang kita langgar, kematian, kecederaan, semua cover lah. So benda tu dah cover, tapi orang yang akan dia sama macam cover first party ni sama macam cover third party, tapi tak. Yang mana sebenarnya saya syorkan ini sangat penting sebenarnya. Yang mana ambil je ni dalam 22 sen sehari juga. Ya, betul. Yang mana kita ambil yang paling rendah tapi coverage dia tinggi. Yang mana dalam berapa? Rasa 50,000 extra 50,000 paling kan. Rendah. Coverage dia kan. Coverage dia dalam 5,000 untuk kecederaan kan.
Kecederaan death dengan TPD. Lepas tu ada hospital confinement yang mana RM50 ke RM500? RM50 kan? Sehari, setiap hari. Contoh kita masuk hospital tu seminggu, dapat lah. Allowance dapat juga. Ini semua kalau kita ikutkan tadi RM50 dengan RM50,000 semua coverage tu, yang mana kita bayar 22 sen dalam, saya sebut terus lah, bawah RM80 je kita bayar setahun. Itu orang panggil PA, personal accident. Kita ada banyak lah flexi PA, yang mana flexi PA ni dia cover macam saya cakap tadi, hospital confinement allowance kan. Lepas tu kematian, lepas tu kecederaan. Lepas tu kita ada juga driver passenger, yang mana driver passenger ni dia cover kematian, kecederaan pemandu dan juga penumpang. So ikut kereta tu jugalah. So kalau kita nak tambah juga, sebab kereta kita ni ada bukan 5 seat, kita ada 7 seat atau 10 seat, boleh tambah. Yang mana rasa dalam RM17 ke RM12 macam tu. Seorang kita boleh tambah tu. Tapi dia punya start dia ikut kita punya kerusi tempat duduk yang kita ada lah, seat kereta tu. So itu adalah driver passenger, yang mana dia akan cover tadi kalau RM50,000, yang ni dia akan cover RM50,000 juga, tapi dia separate kan. Kalau siapa nak faham lah benda tu. So lepas tu kita ada juga cash care PA, yang mana kalau kita tengok cash care PA ni, bila berlaku je apa-apa accident, sebabkan accident, kita dapat terus cash RM500. Dia maksudnya cash tu bukan kita dapat duit terus, tapi pernah dengar tak kalau kita dengar Tuhan bayar cash terus? Semuanya dia terus direct terus. Maksudnya bila kita Tuhan bayar cash ni, kita bayar cash. Kita bayar cash lah. So takaful provider akan bayar cash. Bila kita call, kita kata kita accident, lepas tu kita kata kita ada cash care PA ni, kita ada takaful cash care ni. Lepas tu dia kata okay, bagi bank account kita boleh bayar terus. So apa-apa jadi semua kita nak buat urusan. Contoh kita nak pakai tow truck yang tadi tu, kita tak ada tow truck kat takaful tu kan. So kita nak pakai tow truck yang satu lagi, yang laju lagi, ataupun kita nak panggil tow truck yang lagi besar ke apa. So dalam RM500 tu kita boleh pakai juga benda tu. Itu orang panggil bantuan ihsan. So macam kalau tow truck tu mahal pun kena tambah sikit. At least kita dah ada RM500 tu. So kalau macam contoh RM600, kita hanya tambah RM100 je lah kan. Betul. Tak ada rasa macam terbeban sangat kita nak keluarkan sekitar RM600 macam tu. So first party tu kita tengok polisi terus kan. Kita tengok polisi terus, memang tak cover kematian untuk first party dan juga kecederaan untuk first party. Tapi dia boleh add on. Tapi boleh add on, yang mana murah je. Kalau siapa yang dah ada check kita, kalau ambil takaful provider sama macam kita boleh add on je terus, tak ada masalah benda tu. So macam kalau ada, alhamdulillah lah, takaful agent pun okey benda ni kan. Takaful provider kita okey. So sama juga macam first party tu, kalau kita ambil ke tak first party, kita check. Sebabkan nanti kita punya mekanik akan check lah, kita ada cover ke tak kita punya kereta. Kalau tak cover, muka dia akan masam lah. Tapi kalau cover, good dia bagi good terus So yang ni muka dia mungkin sama macam Cik Safi Aiman ni juga kot. So dia akan bagi thumbs up. Dia kata macam boleh cover. So benda ni sangat penting untuk kita tahu. Kita check balik polisi macam saya sebut tadi. Check balik polisi, kita punya takaful agency pun okey, kita punya mekanik pun senyum juga, bagi good. So itu adalah benda yang kita beritahu sedikit sebanyak, yang mana bukannya benda ni tak boleh cover, tapi ramai rakyat Malaysia yang tak ambil. Tak ambil benda ni. Kita tak salahkan diorang tak ambil mungkin sebab diorang tak tahu sebenarnya. Diorang tak tahu live ni. Tak tahu. So kalau siapa yang macam ada mungkin keluarga yang perlukan coverage ni tapi dia tak tahu, boleh share live ni. Betul. So Lepas tu kalau masih ada pertanyaan pun boleh je direct kita dekat nombor yang ke atas tu. Tu adalah nombor person in charge ni lah untuk bahagian mulut takaful, iaitu nombor Tuan Aziz sendiri. Okey. Tuan Aziz ada apa-apa lagi ke? Saya rasa itu saja. Okay, memandangkan masa kita ni dah sangat limit dah. Okay, kita pun dah lebih masa. Okay, so saya recap balik apa yang Tuan Aziz cakap macam tadi. Yang tak boleh claimnya adalah engine, tayar, first party, lepas tu yang tow truck tu semua. Tapi yang tu sebenarnya boleh add on. Bukan kata tak boleh cover tu langsung tak ada dalam coverage, tapi dia boleh add on lah. Okay, so tu saja topik kita, tu saja sharing yang kita boleh buat berkenaan dengan topik hari ni, iaitu apa yang tak boleh claim. Okay, kat sini saya nak beritahu lah yang
apa yang kita sharing ni sebenarnya kalau insya-Allah bermanfaat kepada semua. Okay, yang mana baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ada kekurangan dan kelemahan tu adalah kesilapan dan kesalahan daripada pihak kami sendiri. Saya akhiri kita punya live hari ini dengan serakat pantun. Dari Kedah ke Pekarsari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah, tugas diberi, di lain masa bersua lagi, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya, Miss Lina dan Tuan Haziq pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.